Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi panduan di bawah modul pemadanan KKF atau lebih dikenali sebagai kompetensi fungsian. Tindakan ini adalah untuk pentadbir Hermes sahaja. Sedikit pengenalan mengenai kompetensi fungsian. Kompetensi fungsian berada pada modul pengurusan prestasi di dalam submodul My Performance. Oke, untuk paparan My Performance, kompetensi fungsian berada di sini. Tahun lalu, kita belum mula untuk kompetensi fungsian. Kita hanya bermula dengan sasaran kerja utama atau SKU, nilai sepunya, penglibatan dan sumbangan, dan kompetensi tingkah laku. Untuk tahun ini, kompetensi fungsian akan bermula, tapi untuk tindakan, kompetensi fungsian ini adalah hanya kepada penilai pertama saja. Tapi sebelum penilai pertama membuat penilaian, kita sebagai pentadbir Hermes kena buat padanan kompetensi fungsian dululah. Oke, sebelum saya mula, di sini saya ada sertakan slide atau rujukan-rujukan yang berkaitan dengan kompetensi fungsian. Yang pertama adalah slide modul taklimat. Yang kedua adalah kamus kompetensi fungsian. Yang ketiga adalah contoh set kompetensi fungsian yang telah disediakan merujuk kepada jawatan-jawatan yang tertentu, jawatan-jawatan yang berkaitan. Dan yang keempat adalah langkah padanan kompetensi fungsian secara manual. Yang terakhir adalah cadangan template padanan pemadanan KKF untuk rujukan di sekolah. Oke, saya mula terus kepada halaman utama untuk kita buat pemadanan. Oke, untuk buat pemadanan ini dia berada pada data perjawatan di bahagian kamus kompetensi fungsian. Saya klik di sini. Pada fungsi, saya klik pemadanan kompetensi fungsian kepada jawatan sebenar. Saya kecilkan paparan. Oke, pada unit organisasi biasanya akan keluar nama sekolah masing-masing. Skim perkhidmatan. Ini lagi mudah kalau kita terus pilih jawatan-jawatan yang kita akan buat padanan. Oke, kita rujuk di sini status KKF adalah tiada padanan. Kalau kita sudah selesai buat padanan, status akan berubah jadi lengkap. Untuk kemas kini, kita klik pada butang pensel. Oke, sebelum kita sediakan atau ambil tindakan untuk buat padanan, kita kena buka dulu rujukan template yang telah disediakan. Yang ini nombor 5 nih, dalam bentuk Excel. Saya sudah buka dan cari jawatan yang kita mau ambil tindakan. Oke, untuk penerangan K1 nih, ini adalah kompetensi 1 sampai 7. Minimum untuk kita buat pemadanan adalah 7. Selagi kalau tidak sampai 7, status memang tidak akan jadi lengkap. Untuk yang di sini pula adalah rujukan ketua pengarah. Untuk kita guna ketua pengarah perkhidmatan awam. Kebanyakan kita akan guna untuk awam lah. Oke, sini kita akan tengok rujuk dia punya ketua perkhidmatan, dan di sini adalah senarai kompetensi fungsian. Yang akhir adalah skala atau tahap yang akan merujuk kepada grade. Untuk N19 dia ada skala yang telah ditetapkan, begitu juga N22 dan grade-grade yang seterusnya.
kena rujuk pada template inilah. Oke, saya mula untuk buat pemadanan. Kita klik tambah. Oke, pada carian ketua perkhidmatan, macam yang saya terangkan tadi, kita guna ketua pengarah perkhidmatan awam punya rujukan. Tapi untuk memudahkan pencarian, saya gunakan satu perkataan sebagai kata kunci. Saya tap awam. Oke, KPPA. Oke, carian kompetensi. Yang di sini kita akan rujuk pada template yang telah disediakan sebagai panduan. Bermula daripada pengurusan sumber manusia sampai literasi data. Oke, saya balik. Sama juga saya gunakan satu perkataan sebagai kata kunci untuk memudahkan pencarian. Sebagai contoh pengurusan. Oke, pertama pengurusan rekod. Skala tadi untuk N19 saya pilih 2. Sorry. Yang ini N19. Untuk grade nih kita kena isi semua lah. Kalau kita tidak isi semua, status tidak akan berubah jadi lengkap. Saya klik tambah. Oke, bermula dengan pengurusan rekod. Untuk N19 adalah 2. Rujuk kepada panduan tadi 2. Oke, seterusnya adalah pengurusan fasiliti dan aset. Rujuk pada bilangan kompetensi yang dipilih sudah ada 2. Di sini kena 7 ya. Oke, pengurusan sumber manusia. Pengurusan keuangan. Khidmat pengurusan. Seterusnya adalah penulisan dokumen rasmi dan literasi data. Sama juga masih di bawah KPPA, tapi untuk pencarian di sini penulisan. Oke, penulisan dokumen rasmi 2, 6. Yang terakhir adalah literasi data. Oke, saya klik simpan. Di sini sudah ada 7. Adakah Anda pasti untuk simpan rekod ini? Ya. Oke, berjaya disimpan. Selesai untuk satu grade. Begitu juga grade kedua, kita klik tambah. Sama juga untuk ketua perkhidmatan, kita menggunakan ketua perkhidmatan, ketua pengarah perkhidmatan awam. Oke, pengurusan rekod skala 3. Sebab tadi kita buat untuk N22 kan? Oke. Pengurusan fasiliti dan aset 3. Pengurusan sumber manusia 3. Di sini ada 3. Pengurusan keuangan dan khidmat pengurusan ada 5. Terusnya adalah penulisan dokumen rasmi. Sorry. Yang terakhir adalah literasi data. Oke, cukup 7, saya klik simpan. Oke, selesai untuk N26 lagi, saya klik tambah. Masih sama, kita guna adalah KPPA. Oke. Untuk N26, tahap adalah 4.
facility dan aset. 4. Oke, 5 untuk di bawah kata kunci pengurusan. Yang keenam adalah penulisan. Dan yang terakhir adalah literasi data. Oke, 7 dan saya klik simpan. Oke, saya klik keluar. Oke, bila kita rujuk status KKF, telah lengkap. Jadi untuk yang seterusnya, kita klik pada set semula dan kita cari lagi jawatan-jawatan lain. Untuk pukal, untuk kita buat pemadanan secara pukal, saya tidak pasti kalau sudah boleh dilaksanakan, tapi buat masa sekarang macam belum, jadi kita terpaksa buat yang manual lah. Oke, sama juga untuk jawatan seterusnya, masih status tiada padanan, jadi kena buat kemas kini lah. Untuk pemadanan ni, semua jawatan yang terlibat adalah kalau berada di sekolah tu untuk AKP, PYD yang terlibat dengan My Performance. Untuk guru, ini tidak melibatkan My Performance, tidak perlu ambil tindakan. Okey, bila selesai untuk kita buat padanan semua, kita klik teruskan untuk buat semakan semula kan. Kita klik teruskan, akan nampak di sinilah senarai-senarai penuh yang kita telah ambil tindakan. Bila semua sudah lengkap, jadi selesai untuk proses pemadanan kompetensi fungsian. Itu saja dari saya, harap dapat membantu tuan-puan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.